Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Macam mana kita boleh mula Boleh Ustaz, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن الطير وكنا فاعلين أما بعد. Alhamdulillah, kita memanjatkan setinggi kesyukuran dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya serta taufik dan hidayahnya dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada malam ini menerusi laman maya Google Meet dan alhamdulillah pada malam ini buat pertama kali untuk sesi ataupun siri yang kedua, kita akan sama-sama meneliti satu kupasan tafsir dan juga tadabbur pada satu surah yang tidak asing lagi kepada kita, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak apa kita panggil komuniti apa? Lupa dah. Komuniti apa? Nama komuniti lupa dah. Musalla komuniti apa? Panjang dia. Meskom. Muscom. M-U-S-C-O-M. M-E-S-C-O-M. M-U-S C-O-M. Oh, Muskom. Okey. Terima kasih kepada Muskom community ataupun sekretariat yang telah menjemput saya untuk menyampaikan kuliah secara bersiri bukan bermakna secara berterusan sampai selagi boleh sampai tak, tapi kita bersiri dan pertemuan kita insya-Allah sepanjang sesi kali ini ialah sebanyak 4 kali. Dan setelah berbincang dengan jawatankuasa, kita telah membuat keputusan untuk mengadakan kuliah tafsir dengan memilih surah Al-Fatihah berdasarkan kepada pengalaman daripada kuliah sebelum ini. Jika kita pilih surah yang sedikit panjang seperti surah Al-Waqi'ah, surah Al-Waqi'ah tidaklah panjang, tetapi kalau kita meletakkan satu tempoh tertentu, contohnya kita nak adakan pertemuan secara berkala sebanyak 4 atau 5 kali, memang boleh kupas macam surah Al-Waqi'ah ke surah Al-Muluk ke, tetapi kupasannya hanya sekadar tafsir ringkas lah, seperti mana yang telah kita semua ikuti sebelum-sebelumnya. Jadinya setelah berbincang dengan jawatankuasa, maka pihak jawatankuasa lebih cenderung untuk kita sama-sama membedah dan juga menggali kandungan dan maksud yang tersirat dan tersurat secara mendalam dan juga terperinci yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah saja 7 ayat pendek, tetapi insya-Allah ia akan dikupas sepanjang 4 siri pertemuan kita. Agak-agak boleh tak? Sempat tak 4 siri? InsyaAllah 4 siri itu cukuplah surah Al-Fatihah. Walaupun ada setengahnya merasakan surah Al-Fatihah ni taklah panjang mana. Tetapi bila kita akan sama-sama dengar kupasan tersebut, barulah kita tahu, oh rupanya 4 kali pertemuan nak kupas surah Al-Fatihah ni memang cukup. Bahkan kalau kita betul-betul lebih terperinci, barangkali tidak cukup pertemuan 4 kali tapi insya-Allah kali ni cukuplah. Okey. Jadi kita memilih surah Al-Fatihah, memandangkan surah Al-Fatihah ini merupakan surah yang paling lazim dibaca, dihafal dan diamalkan dalam kalangan umat Islam, dan kita akan mengupas surah Al-Fatihah ini secara mendalam lah, sebabkan pertemuan kita sebanyak 4 kali dan sekali pertemuan sekitar sejam setengah, maka adalah ruang untuk saya mengupas dengan lebih mendalam dan kita memilih surah Al-Fatihah ini kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah ini bukan surah yang paling asas, paling basic dalam mana-mana hafalan surah.
Tak kira lah daripada kanak-kanak seawal usia 3 tahun telah pun menghafal surah Al-Fatihah sehinggalah ke alam dewasa sampailah ke warga emas. Wajib menghafal dan mengingat surah Al-Fatihah kerana surah Al-Fatihah ini dibaca di dalam solat. Dalam masa yang sama juga surah Al-Fatihah ini diamalkan oleh kita semua. Sama ada amalan tersebut lebih kepada kita nak membuka suatu majlis, kan, macam malam ni kita nak mulakan kuliah kita, pengisian kita buka dulu dengan Al-Fatihah. Begitu jugalah dalam mana-mana program ataupun majlis baca Yasin ke, majlis akikah ke, majlis ceramah ke, kuliah ke dan sebagainya. Boleh kita katakan setiap kali kita nak memulakan satu majlis, khususnya majlis yang bersifat kerohanian, program-program yang berkait dengan kebesaran Islam, biasanya akan dimulakan dengan surah Al-Fatihah. Kita buka dululah majlis kita pada malam ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi disebabkan surah Al-Fatihah ini memang menjadi amalan kita. Yang pertamanya amalan ketika mana kita nak memulakan satu majlis, nak memulakan satu perkara, kita membaca surah Al-Fatihah. Yang keduanya, surah Al-Fatihah ini juga biasanya dibaca di dalam solat. Sebab surah Al-Fatihah merupakan rukun qauli yang wajib kita hafal dan wajib kita ingat. Sebab itulah kita bila kita nak menunaikan solat, kita membaca surah Al-Fatihah dengan hafalan dan juga ingatan yang baik. Tetapi apakah kita benar-benar menghayati apa yang kita hafal, apa yang kita baca di dalam solat? Jadi antara cara kita nak menghayati dan mengikuti segala apa yang kita hafal, mahu tidak mahu kita perlu mentadabbur dan juga melihat kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah ini sehingga boleh menghadirkan rasa khusyuk di dalam solat. Kita kalau baca Al-Fatihah, sambil kita baca dan kita boleh membayangkan dan boleh menghayati maknanya, sudah tentulah solat kita itu akan lebih fokus dan lebih tenang berbanding dengan seseorang yang tidak memahami apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Maka bacaannya hanya sekadar bacaan, kadang-kadang fikirannya menerawang ke tempat lain. Dia fikir benda lain. Dia dah lancar, memang lancar sungguh baca surah Al-Fatihah, tetapi dia menerawang, dia tak fikir apa yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Kan, kalau kita satu surah itu kita dah hafal sungguh lah, kita dah ingat sungguh dah, kadang-kadang kita tak perlu fokus pun pada surah tu, kita boleh baca, betul tak? Kita tak fokus tapi kita boleh baca, maknanya hafalan tersebut dah betul-betul lekat dah. Betul-betul lekat dah dengan lidah kita, dengan hati kita. Cumanya kita memerlukan fokus dan konsentrasi sahaja. Bila kita fokus dan konsentrasi, antara caranya ialah kita perlu memahami kandungan surah Al-Fatihah lah. Macam kita kalau contohnya kita menghafal ataupun kita membaca satu perkara, kita ingat satu benda, kan? Kita ingat satu benda, perkara yang kita ingat tu kita boleh keluarkan secara spontan begitu sahaja tanpa kita terfikir-fikir. Kita tak perlu terfikir-fikir. Contohnya nama mak kita, kita dah ingat dah, kita hafal sungguh lah, kan? Sebab apa? Sebab itu adalah mak kita sendiri, kita memang sungguh-sungguh ingat, kan? Nama mak kita contohnya Jamilah binti Idris contohlah, kan? Kita ingat sungguh. Tapi kalau kita tak berapa ingat, kita akan terfikir, macam Allah lupa apa nama, baru ingat nama dia Raudah contohnya, kan? Kita terfikir-fikir. Tapi kalaulah nama tersebut kita dah betul-betul ingat, kita tak perlu fikir lagi, terus direct keluar dalam dari tutur kata kita. Tetapi kalau sekadar keluar begitu saja, dalam masa yang sama kita boleh fikir benda yang lain, kan? Kita boleh fikir yang lain. Orang tanya kat kita, contoh, nama mak kamu siapa ya? Kita pun cakap Jamilah. Tapi dalam masa yang sama kita tak fokus pada apa yang ditanya. Barangkali waktu tu kita fikir tentang apa yang kita tengah tonton pada TV. Sebab orang tanya waktu tu ketika mana kita sambil-sambil itu kita tengah tengok TV. Ataupun orang tanya waktu sambil-sambil kita tengah baca buku. Jadi kita tak fokus.
Jadi cara kita nak meningkatkan fokus dan juga kefahaman terhadap satu perkara, kita tidak hanya sekadar ingat dan hafal perkara tersebut, bahkan kita perlu memahami dan mengetahui kandungan perkara tersebut. Kalau nama ni kita boleh tahu makna sekali, ia sebenarnya lebih memberikan kesan. Nama-nama yang baik, nama-nama yang unggul dalam Islam, kita boleh tahu lagi maknanya, itu lebih baiklah berbanding dengan hanya sekadar kita mengetahui nama sahaja. Nama sahaja. Adapun surah Al-Fatihah lagi-lagi lah kita perlu berusaha untuk mengetahui makna yang terkandung di dalam surah tersebut, ya. Okey, ya. Itu yang kedua. Makna yang pertama apa tadi? Yang pertama, surah Al-Fatihah ini kita biasa amalkan ketika mana kita berada dalam majlis, kan. Kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Yang kedua ialah kita baca surah Al-Fatihah ini kerana memang ia menjadi satu kewajipan kepada kita untuk kita menghafalnya dan kalau boleh berusaha untuk kita memahaminya. Yang ketiga, surah Al-Fatihah juga yang sangat sinonim dengan kita ni ialah apabila kita mengamalkan surah ini ketika mana kita nak merawat, ataupun nak mengamalkan satu perkara di dalam doa. Sebelum kita nak berdoa, biasanya kita akan mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah. Kita akan mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah kalau kita nak berdoa. Kalau kita nak merawat, contohnya dengan rawatan Islam, kita akan mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah. Kita akan baca surah Al-Fatihah sebagai pembuka yang paling awal, yang perlu diletakkan paling awal sekali. Sebab itu, sahabat-sahabat semua, apabila kita membaca surah Al-Fatihah, kalau kita cuba pergi kepada mana-mana amalan rawatan pengubatan Islam, sama ada tak kira lah Darushifa ke, Darussalam ke, ataupun Sinar Zamdurani ke, ataupun Darul Ruqyah ke, macam-macam lah pusat rawatan Islam yang kita katakan rawatan Islam yang benar, yang betul, yang muktabar, kita akan dapati apa jua bacaan ruqyah. Ruqyah ni jampi berasaskan kepada ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Memang akan dimulakan dulu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Jadi sebab itu perlu untuk kita memahami kandungan surah Al-Fatihah ini supaya bacaan yang kita baca itu sebenarnya lebih memberikan kesan kepada kita yang membaca dan kepada orang yang mendengar bacaan tersebut, pesakit yang mendengar bacaan tersebut. Jadi ini tiga perkara asas lah yang mendorong kita untuk perlu betul-betul mentadabbur kandungan surah Al-Fatihah dan lain-lain lagi keperluan yang terdapat pada tadabbur surah Al-Fatihah. Jadi yang saya sebut ni tiga perkara asas yang memang kita lalui seharian lah. Ada pun yang lain-lain banyak lah perkara yang lain yang kadang-kadang kita pun membaca surah Al-Fatihah, memandangkan surah Al-Fatihah ini dari sudut fadilatnya, ia merupakan surah yang paling afdal ataupun dari sudut kedudukannya paling afdal lah untuk kita baca. Minta maaf Okey, kita teruskan lagi. Itu berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Jadinya sebab itulah kita nak mentadabbur surah Al-Fatihah ini sebagai surah yang kita katakan memang sangat berkeperluan dan berkewajipan kepada kita untuk memahaminya. Okey. Apabila kita mentadabbur satu-satu surah, kalau sahabat-sahabat semua, tuan-tuan sekalian tahu, macam kita buat dalam surah Al-Waqiah dulu.
Apa yang saya kata ialah kita tidak terus mentadabbur kandungan ayat. Kita akan melalui beberapa peringkat. Yang pertama ialah muqaddimah. Yang pertama apa dia? Muqaddimah. Muqaddimah ni maksudnya apa? Dalam muqaddimah ini kita akan melihat kepada baina yaday as-surah. Maksudnya latar belakang kepada surah tersebut. Tengok latar belakang surah tersebut. Apa sebenarnya yang kita katakan objektif yang terkandung pada surah tersebut. Ini yang ada dalam muqaddimah. Yang kedua, apa yang ada dalam muqaddimah lagi, kita akan melihat kepada nama surah Al-Fatihah. Sebelum ni kalau tuan-puan, sahabat-sahabat semua ingat, macam tu jugalah surah Al-Waqiah, kita tengok nama-nama yang berkaitan dengan surah Al-Waqiah. Begitu jugalah dalam surah Al-Fatihah ni kita tengok nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah fadilat dan juga keutamaan yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Jadi fadilat dia apa? Yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Sudah tentulah ada fadilat yang khusus yang dinyatakan oleh Nabi SAW mengenai surah Al-Fatihah. So saya jelas dengar ke perlu kuatkan suara saya lagi? Jelas tak? Jelas okey. Kemudian yang keempat, okey, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, selepas fadilat, kita juga akan melihat kepada status surah. Status surah ni maksudnya sama ada surah ini adalah surah Makki ke ataupun surah Madani ke, dan berapa bilangan ayat. 7 ayat ke secara sepakat ulama ke. Jadi ini akan dilihat 4 lah. Kemudian tambah lagi satu, yang kelima, kita akan juga melihat munasabat. Apa maksud munasabat? Kita lihat dari sudut kesinambungan dan hubungan di antara surah sebelum dan surah sesudahnya. Kalau berdasarkan pada surah Al-Fatihah ini, maknanya kita akan melihat kepada surah sesudahnya lah. Kerana surah Al-Fatihah ini dari sudut susunan mushafnya, surah Al-Fatihah ini berada pada awal surah. Kemudian disusudi pula dengan surah Al-Baqarah. Jadi kita tengok kesinambungan di antara surah Al-Fatihah dan dihubungkan pula dengan surah Al-Baqarah. Apa hubungan dan perkaitan? Jadi selepas kita melihat kelima-lima perkara ni, barulah kita pergi kepada kandungan surah. Barulah kita pergi kepada tafsiran yang terdapat pada surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita cuba, kalau sempat kita cuba sekurang-kurangnya bolehlah dapat sampai ayat Ar-Rahmanir Rahim. Kita cubalah malam ni boleh dapat sampai ayat Ar-Rahmanir Rahim. Okey. Jadi kita tengok satu persatu. Kita baca sama-sama dulu kalau boleh semua baca. Saya baca dan semua boleh ikutlah. Senang saja surah Al-Fatihah, semua boleh ikut sama-sama baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh ikut. Tak buka mic. Jom sama-sama ikut baca. Okey, ikut sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. غير
عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah. Oh, Faris baca bagus Hafal Quran ke Faris? Tak. Tak. Jadi imam surau kat sana? InsyaAllah. Oh, okey. Jadi apa maksud surah Al-Fatihah yang kita bacakan tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami sembah dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang Kau kurniakan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan yang dimurkai olehmu dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Okey. Saya kira semua boleh tahulah kan terjemahan yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Kerana saya rasa ramai yang kalau tak tahu bahasa Arab pun sekurang-kurangnya menghafal kan terjemahannya. Terjemahan surah Al-Fatihah ni dah biasa. Dan saya percaya sebahagian besar di kalangan tuan-puan, sahabat-sahabat semua telah menghafal pun terjemahan surah Al-Fatihah ini. Bahkan surah Al-Fatihah ini pun kalau kita lihat dah ada beberapa lagu yang dibawa dalam bentuk nasyid dan diterjemahkan. Nasyid tersebut digubal ataupun digubah berasaskan kepada terjemahan surah Al-Fatihah, dan dari situlah ramailah yang hafal terjemahan surah Al-Fatihah tersebut. Okey, itu terjemahan secara umum begitu, sepintas lalu. Tapi kita nak tengok dengan lebih lanjut muqaddimah terlebih dahulu. Lepas muqaddimah barulah kita pergi kepada tafsir. Lepas tafsir barulah kita pergi kepada khulasah ataupun apa rumusan yang boleh kita dapati daripada surah Al-Fatihah. Okey, pergi kepada muqaddimah. Yang pertama ialah kita lihat kepada nama surah dulu. Nama surah Al-Fatihah ini diambil bersesuaian dengan permulaan pembukaan surah Al-Fatihah itu sendiri. Kerana apa? Kerana Al-Fatihah itu maksudnya ialah pembuka. Al-Fatihah itu ialah pembuka. Fatih, kan Fatih itu adalah pembuka. Fatihah muannas lah, pembuka. Dan ia membuka segala kandungan Al-Quran. Ia membuka segala kandungan Al-Quran lah. Apatah lagi surah ini berada pada awalan Al-Quranul Karim. Di samping itu juga surah Al-Fatihah ini kalau kita baca, ia menjadi pembuka kepada segala amalan kita lah. Pembuka segala amalan kita. Tak kira lah dalam majlis ke, dalam program ke, dalam ceramah ke dan sebagainya, kita membaca surah Al-Fatihah sebagai pembuka pada satu program dan perkara yang kita laksanakan. Mudah-mudahan dengan kita membuka dengan surah Al-Fatihah itu, kita memperoleh keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah nama Al-Fatihah ini merupakan nama yang bersifat tauqifi. Tauqifi apa maknanya? Maknanya nama yang memang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang begitulah namanya, iaitu surah Al-Fatihah. Begitu jugalah kalau kita dalam rawatan Islam. Kalau sahabat-sahabat semua pernah mengikuti rawatan Islam, belajar ilmu rawatan Islam, pengubatan Islam, kan nak rawat daripada gangguan jin ke, daripada makhluk halus ke, nak rawat penyakit tertentu ke, dengan pengubatan Islam ini, memang syaratnya ialah apabila kita nak memulakan rawatan dengan apa jua ruqyah, apa jua bacaan, mesti syaratnya yang pertama kita mulakan dulu dengan surah Al-Fatihah. Pergilah mana-mana ruqyah syar'iyah, kita kata ruqyah yang betul lah, dia akan mulakan dulu dengan
surah Al-Fatihah. Kerana apa? Surah Al-Fatihah itu sebagai pembuka, pembuka kepada segala amalan. Itu nama yang pertama bagi surah Al-Fatihah. Di sana terdapat beberapa nama lain bagi surah Al-Fatihah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi merupakan tokoh ulama yang terkemuka dan juga merupakan ulama tafsir, menetap di Andalusia, kemudian banyak mengembara di sebelah Mesir, dan beliau hidup pada sekitar kurun ke-6 Hijrah. Kurun ke-6 Hijrah. Jadi beliau berpandangan terdapat di sana 12 nama lain bagi surah Al-Fatihah. Ada 12 nama lain bagi surah Al-Fatihah. Banyak nama. Bila banyak nama pada satu-satu surah ke, ataupun satu-satu benda ke, ataupun pada manusia ke, ataupun pada satu perkara ke, maka ia mengangkat kemuliaan sesuatu perkara tersebut. Ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Asy-Syatibi ataupun Imam Imam Asy-Syatibi ya. Imam Asy-Syatibi menyatakan bahawasanya Imam Syatibi ataupun Imam Nawawi, kalau tidak silap saya, kena semak baliklah, menyatakan bahawa suatu perkara itu semakin mulia dengan semakin banyaknya nama. Satu perkara itu semakin mulia dengan semakin banyaknya nama yang ada pada satu perkara tersebut. Kalau tempat tersebut ada banyak nama lain, maka tempat tersebut digambarkan sebagai tempat yang mulia. Ini kaedah yang diketengahkan oleh ulama. Ia bukanlah hadis yang khusus, tapi ia adalah kaedah. Tetapi kaedah ni ada benarnya juga. Sebab itu kalau kita lihat surah-surah yang ada fadilat dan juga keutamaan yang khusus ini memiliki nama-nama yang banyak. Seperti surah Al-Fatihah lah. Surah Al-Fatihah ni dia ada banyak nama. Tidak kurang daripada 12 nama lain bagi surah Al-Fatihah. Justru bila surah Al-Fatihah ini memiliki banyak nama, maka kemuliaan surah Al-Fatihah ini sudah tentulah tinggi. Kan? Begitu juga dengan surah-surah yang lain, ada setengah surah tu sampai ada 3-4 nama lain. Kan? Ada surah Al-Baqarah pun ada juga nama lain, ada 2 nama lain bagi surah Al-Baqarah kan. Jadi surah Al-Fatihah ni boleh dikatakan sebagai surah yang paling banyak nama lain. Ada 12 nama lain, bahkan lebih, yang disandarkan kepada surah Al-Fatihah. Nama Nabi SAW ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Siapa boleh jawab? Ada berapa banyak nama Nabi SAW? Siapa boleh jawab? Ada berapa banyak? Nama Nabi ni banyak. Nama Nabi ni banyak. Secara khususnya tidak ada satu persepakatan, tetapi tidak kurang daripada 90 nama lain bagi Nabi SAW. Tidak kurang 90 nama lain bagi Nabi SAW. Dan sekaligus ini menunjukkan kemuliaan baginda Nabi SAW yang memiliki pelbagai sandaran nama yang lain. Sandaran nama yang lain. Begitu jugalah kalau kita lihat nama Mekah dan Madinah. Kan, nama Mekah dan Madinah. Nama Mekah sendiri pun ada tidak kurang 80 nama. Tidak kurang 80 nama lain. Begitu juga nama Madinah Al-Munawwarah, ada pelbagai nama lain. Yang bilangannya pun puluhan juga, puluhan nama yang lain bagi Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita boleh fahamlah, jika nama Mekah Al-Mukarramah dan juga nama Madinah Al-Munawwarah itu begitu banyak, ia sekaligus menunjukkan bahawasanya Mekah dan Madinah ini merupakan tempat yang paling mulia. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang begitu banyak. Kan, nama yang begitu banyak. Yang ma'ruf, yang sedia maklum dalam kalangan kita ialah nama Allah 99 nama lain, betul tak? 99 nama Allah. Tak termasuk kalimah Allah itu sendiri. Kalau termasuk kalimah Allah 100 lah. Tetapi sebenarnya nama Allah selain 99 itu sebenarnya lebih daripada 1000. Lebih daripada 1000 nama yang lain. Yang 99 nama Allah itu ialah 99 nama Allah yang dinyatakan di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam
Al-Quran. Jadi ia di situlah menjadi petanda bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kemuliaan yang paling tinggi. Kerana antaranya ialah ia diisyaratkan pada nama-nama Allah yang banyak. Nama-nama Allah yang banyak. Zat Esa, zat Allah Esa, tunggal. Tetapi namanya begitu banyak, mengangkat dan juga meletakkan kemuliaannya yang tersendiri, yang tidak boleh dibandingkan dengan sesuatu pun. Ini rahsia yang ada pada nama. Jadinya kadang-kadang bila terfikir balik kan, kalau kawan-kawan kita ni panggil kita dengan pelbagai panggilan, tetapi panggilan tersebut panggilan yang baik dan kita redha, maka sebenarnya ada baiknya juga. Ada baiknya juga. Contohnya nama saya Muhammad Ali Hanafiah bin Nur Rashid. Kan? Muhammad Ali Hanafiah bin Nur Rashid. Panjang nama. Tapi ada orang panggil saya Muhammad, ada orang panggil Mad, ada orang panggil Ali, ada orang panggil Hanafi, ada orang panggil Hanafiyah, ada orang panggil Ali Hanafiyah, ada orang panggil Ibn Rashid, ada orang panggil Abu Mishkah. Abu Mishkah. Mishkah tu anak saya lah. Rashid tu ayah saya. Macam-macam orang panggil. Sebenarnya sedikit sebanyak mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan ia boleh mengangkat dan juga meletakkan kita ni pada kemuliaan yang tertentu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, berkat daripada nama-nama panggilan yang baik terhadap kita lah. Janganlah nama-nama yang disandarkan kita tu semua buruk-buruk. Jadi buruk lah, tak cantik lah. Biarlah nama yang disandarkan kita tu adalah nama-nama yang baik. Muhammad nama yang baik. Mat pun maksudnya baik. Kalau Mat, itu lain lah, itu mati maksudnya. Kalau Mad tu maksudnya panjang. Muhammad yang terpuji. Ali yang tinggi. Hanafiyah yang lurus. Ali Hanafiyah itu dua kalimah bergabung. Kan Ibn Rashid, anak kepada Rashid yang mendapat yang menjadi petunjuk. Kan Abu Mishkah, ayah kepada pelita kehidupan, contoh. Itu cantiklah nama panggilan ataupun nama-nama yang banyak, yang baik. Tapi kalau panggilannya pun nama-nama yang macam-macam tetapi tidak baik, tak boleh juga. Bob, gemuk, buncit, tak jadilah. Biarlah panggilan itu panggilan yang baik, nama-nama yang baik. Ni kadang-kadang di kalangan anak muda remaja ni dia suka panggil panggilan yang macam tu. Jadi kalau boleh lah, kalau boleh kita ni walaupun kawan kita tu tak kisah sangat, memanglah tak kisah, tapi tak manis lah kita panggil benda yang tidak baik. Kalau boleh panggil dengan panggilan yang baik, yang ada makna. Jujurnya ketika mana saya di sekolah menengah dahulu, waktu saya tahun tingkatan 1, baru masuk asrama biasa lah. Masuk asrama ni kadang-kadang nakal-nakal sikit lah budak-budak kadang-kadang. Ada kawan saya panggil saya tulang lah. Sebab apa? Sebab kurus sangat. Sebab kurus sangat. Oi tulang, kau pergi mana tulang? Ada yang panggil gitar lah, kan bergitar. Sebab nampak kerangka badan tulang. Aduh. Tapi waktu tu memang terasa jugalah. Tapi kita buat tak layan je, lama-lama akhirnya mereka tak panggil. Naik tingkatan 2 mereka dah tak panggil dah dengan panggilan tersebut. Dan akhirnya disebabkan nama saya mudah untuk diingati dengan panggilan Ali, ramai orang panggil Ali. Ali kan senang nak ingat kan, senang nak ingat dan senang nak panggil. Jadi alhamdulillah nama Ali tu baik untuk kita sebut dan kita panggil kan. Jadi kita kalau ada nama yang baik, biasakan dengan nama yang baik dan biasakan dengan panggilan tersebut. Biasakan dengan panggilan tersebut kan. Nama contohnya Qistina. Qistina ni maknanya keadilan kami. Kan, keadilan kami. Janganlah tiba-tiba kita panggil jadi ringkas jadi Christ contohnya. Dah dekat-dekat dah dengan agama Kristian bah. Betul Chris tu memang daripada agama Kristian. Padahal nama baik Qistina kan. Contohlah kan Khadijah. Kan Khadijah terus jadi Katie. Katie tak ada makna lah. Jadi kita jangan terlalu mengejar kemasyhuran dengan nama-nama yang unik tetapi tidak ada makna. Biarlah nama kita kadang-kadang nampak macam agak klasik tapi kita panggil dengan nama yang ada makna dan ia menjadi doa kepada kita lah. Ia menjadi doa kepada kita. Okey. Jadi nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah ni banyak. Antaranya ialah
Ummul Quran. Ummul Quran. Apa maksud Ummul Quran? Maksudnya ibu kepada Al-Quran. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah itu menjadi menjadi induk kepada kandungan Al-Quran. Dan boleh kita katakan seakan-akan pada surah Al-Fatihah itu sahaja pun menggambarkan kandungan Al-Quranul Karim secara prinsipnya. Walaupun surah Al-Fatihah itu 7 ayat, tetapi bila dia disampaikan dengan ringkas tetapi padat, ia sebenarnya menggambarkan keseluruhan kandungan Al-Quran. Sebab itu dipanggil sebagai Ummul Quran. Lebih kurang jugalah dipanggil juga sebagai Ummul Furqan, ibu kepada Al-Quran. Furqan tu nama lain bagi Al-Quran. Kan? Nama Al-Quran sendiri pun banyak. Al-Furqan, Al-Kitab, At-Tanzil. At-Tanzil lagi apa? Ada tidak kurang daripada 4 nama lain bagi Al-Quranul Karim. Jadi di situ pun kita boleh tahulah bahawasanya dengan nama-nama lain bagi Al-Quranul Karim itu ada disebutkan sama ada daripada hadis Nabi SAW dan juga atharus sahabah, kata-kata sahabat, dan ia menunjukkan kemuliaan Al-Quranul Karim memandangkan adanya nama-nama lain bagi Al-Quran. Jadi Furqan dan sebagainya lah kan, nama-nama Al-Quran. Jadi bila disandarkan kepada surah Al-Fatihah, dipanggillah sebagai surah Ummul Quran, juga Ummul Furqan, juga dipanggil sebagai Ummul Kitab. Kan kita pernah dengar Ummul Kitab. Kitab tu nama lain bagi Al-Quranul Karim. Induk kepada kitab. Kitab apa? Kitab Al-Quranul Karim. Itu nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah. Apa lagi nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah? Asy-Syifa. Nama lain bagi surah Al-Fatihah ialah Asy-Syifa. Kerana apa? Kerana memang disebut dalam hadis bagi Nabi SAW secara khusus tentang surah Al-Fatihah ini menjadi penawar kepada penyakit. Menjadi penawar kepada penyakit. Kemudian, apa lagi nama lain bagi surah Al-Fatihah? Ruqyah. Ar-Ruqyah. Ar-Ruqyah. Iaitu jampi. Ini pun ada disebutkan dalam hadis baginda Nabi SAW mengenai jampi yang disandarkan kepada surah Al-Fatihah. Apa lagi nama lain bagi surah Al-Fatihah? Alhamdu. Alhamdu. Nama lain bagi surah Al-Fatihah ialah Alhamdu. Alhamdu tu maksudnya ialah puji-pujian. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah ini dimulakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdu. Puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa lagi nama lain bagi surah Al-Fatihah? As-salah. As-salatu. Iaitu maksudnya doa. Doa dan juga salat lah. Maksud dari sudut bahasanya doa. Kenapa? Kerana surah Al-Fatihah itu merupakan induk kepada doa kita. Induk kepada doa kita. Teras kepada doa kita. Kita membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu sendiri pun merupakan doa. Dan lain-lain lah. Banyak lagi nama yang lain. Antaranya As-Sab'ul Mathani, Al-Wafiyah, Al-Kafiyah, Al-Asas. Banyak kan? Al-Wafiyah maksudnya yang sempurna, Al-Kafiyah yang mencukupi, Al-Asas yang menjadi asas kepada kehidupan kita, As-Sab'ul Mathani, 7 yang berulang-ulang ataupun 7 puji-pujian, kan, sebagaimana yang ada disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Walaqad ataina, macam ayat dia, Sab'al Mathani minal Quran. Ada dalam ayat Quran disebut gitu. Sab'an minal Mathani. Jadi dibahaskan Sab'an minal Mathani, perkara apa sebenarnya. Ada di kalangan ulama tafsir yang mentafsirkan Sab'an minal Mathani, 7 yang puji-pujian ataupun yang berturutan ini merujuk kepada surah Al-Fatihah. Ada yang mentafsirkan Sab'an minal Mathani merujuk kepada 7 surah yang panjang di dalam Al-Quranul Karim. Jadi itulah dia nama-nama lain bagi surah Al-Fatihah. Baik. Selepas kita melihat kepada nama-nama bagi surah Al-Fatihah, kita pergi pula kepada status surah. Status surah. Apa yang dimaksudkan status surah? Iaitu kita tengok kedudukan surah. Kedudukan surah Al-Fatihah ini jumhur ulama menyatakan bahawasanya ia merupakan surah Makkiyah. Ia merupakan surah Makkiyah. Apa maksud Makkiyah?
Maksudnya surah ini diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi SAW. Kalau surah ini diturunkan selepas hijrah baginda Nabi SAW, maka surah ini dipanggil sebagai surah Madaniyah. Surah ini dipanggil sebagai surah Madaniyah. Kita biasa dengar perkataan Makki dan Madani, betul tak? Biasa tak? Dan cara kita nak mengenal pasti surah itu sama ada Makki ataupun Madani, antaranya ialah dengan cara kita buka kepada muka surat halaman yang belakang sekali kepada Al-Quran. Setengah Al-Quran akan menyatakan status ataupun kedudukan satu-satu surah. Contohnya surah An-Nas, Makkiyah. Surah Al-Baqarah, Madaniyah. Ada ditulis pada bahagian isi kandungan Al-Quran di muka surat belakang-belakang lah, boleh tengok. Itu antara salah satu cara. Ataupun juga kalau kita nak tahu Makkiyah dan Madaniyah ini, kita boleh lihat kepada permulaan surah. Sezengah mushaf dan juga terjemahan ada dinyatakan sebelum nak pergi kepada ayat pertama dan seterusnya, dia akan mulakan dulu dengan pernyataan tentang kedudukan surah sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah. Jadi secara mudahnya, kalaulah surah tersebut merupakan surah Makkiyah, maka surah itu diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi SAW. Ini pandangan jumhur ulama. Mudah kata pandangan yang paling kuat lah. Dan surah yang diturunkan selepas hijrah baginda Nabi SAW itu merupakan surah Madaniyah. Kadang-kadang kita dengar perkataan Makkiyah dengan Madaniyah ini, kita terus saja memahami bahawasanya surah tersebut diturunkan di Mekah. Sebab perkataan Makkiyah kan dekat saja kan. Perkataan Madaniyah dekat dengan perkataan Madinah. Kita pun terbayang surah tersebut diturunkan di Madinah. Itu kurang tepat lah. Yang lebih tepat ialah surah yang diturunkan sebelum hijrah itulah yang dipanggil sebagai surah Makkiyah. Manakala surah Madaniyah itu ialah surah yang diturunkan selepas hijrah baginda Nabi SAW. Itu lebih tepat dan lebih mencakupi. Kerana apa? Kerana ada juga surah yang diturunkan luar daripada kawasan Mekah dan Madinah. Seperti di Baitul Maqdis, seperti di Tabuk, seperti di Uhud. Yang mana semua tempat-tempat ini dia sedikit berjauhan. Uhud taklah jauh dengan Madinah. Tapi contohnya macam Badar. Badar ni jauh daripada Mekah. Ada sekitar 100 km. Contohnya di Baitul Maqdis jauh. Tak kira lah dengan Mekah ke dengan Madinah ke, agak jauh, tidak kurang 800 km. Seperti di Tabuk, jauh sekitar 700 km. Seperti di Syam contohnya, itu jauh. Syam lagi lah di belah Palestin dan ke atas. Jadi bila jauh, macam mana kita tentukan surah tersebut Makkiyah ataupun Madaniyah. Sebab itu dengan mengambil pengertian Makkiyah Madinah berasaskan kepada tempoh masa, itu lebih tepat. Justru surah Al-Fatihah ini merupakan surah Makkiyah lah dan diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi SAW ke Madinah. Walau bagaimanapun, apabila kita mencermati kembali perbincangan ulama mengenai status surah Al-Fatihah ini sama ada Makkiyah ataupun Madaniyah, rupanya terdapat juga pandangan ulama yang menyatakan bahawasanya surah Al-Fatihah ini merupakan surah Madaniyah. Ada juga di kalangan ulama, tetapi pandangan ini pandangan yang terpencil. Kerana apa? Kerana surah Al-Fatihah ini diturunkan juga selepas hijrah baginda Nabi SAW. Surah Fatihah ini diturunkan juga selepas hijrah baginda Nabi SAW. Dengan erti kata lain, surah Al-Fatihah ini diturunkan beberapa kali. Diturunkan beberapa kali ya. 2 ataupun 3 kali lah. Yang mana turun surah Fatihah ini berlaku pada kedua-dua peringkat. Sama ada sebelum hijrah baginda Nabi SAW dan juga selepas hijrah baginda Nabi SAW. Justru adalah ulama yang menyatakan surah Al-Fatihah juga boleh kita sebut ataupun boleh juga kita letakkan ia sebagai surah Madaniyah. Jadi walaupun pandangan ini ada asasnya, tetapi pandangan jumhur ulama, majoriti ulama menyatakan surah Al-Fatihah merupakan surah Makkiyah. Kita ambil bila surah ini yang terawal ia diturunkan. Dan ia diturunkan sebelum hijrah baginda Nabi SAW, bahkan diturunkan lebih awal sebelum berlakunya proses Isra' dan Mi'raj baginda Nabi SAW. Kerana apa? Kerana secara logiknya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Buya Hamka, Profesor Dr. Hamka melalui karya tafsir beliau iaitu Tafsir Al-Azhar,
Surah Al-Fatihah ini sudah tentulah diturunkan sebelum berlakunya Isra' dan Mi'raj. Kerana mana mungkin surah Al-Fatihah ini diturunkan selepas Isra' dan Mi'raj baginda Nabi. Sedangkan kita tidak tahu pun bacaan apa yang perlu dibaca di dalam solat. Kerana apabila setelah Nabi SAW pulang daripada Mi'raj, ketika itulah bermulanya pensyariatan solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Bila nak melaksanakan solat 5 waktu ni, sudah tentulah elemen yang terkandung dalam solat 5 waktu ini perlu lebih awal ada. Perkara yang bersifat rukun kauli ini perlu lebih awal diadakan ataupun diperolehi oleh baginda Nabi SAW. Jadi surah Fatihah ini sudah tentulah lebih awal diajar kepada baginda Nabi SAW menerusi Jibril sebagai guru Nabi SAW, dibacakan kepada baginda Nabi. Bahkan perlu kita ketahui bahawasanya surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling awal diturunkan sebagai satu surah yang lengkap. Ini perlu kita tahu. Surah Al-Fatihah merupakan surah yang pertama sekali diturunkan kepada baginda Nabi SAW sebagai satu surah yang lengkap. Banyak surah-surah pendek yang lain, surah-surah panjang juga. Tetapi surah Al-Fatihah lah diturunkan kepada Nabi SAW sekaligus dalam bentuk surah yang lengkap. Kan? Ada juga surah yang pendek memang diturunkan sekaligus lengkap. Contohnya surah itu ada 5 ayat, diturunkan terus 5 ayat. Seperti surah Al-Insyirah, Alam Nashrah Laka Sadrak. Diturunkan terus. Tetapi ia bukanlah surah yang terawal. Yang paling awal sekali ialah surah Al-Fatihah. Jadi kalaulah yang paling awal, maknanya ia mestilah diturunkan lebih awal lah daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kerana apa? Kerana peristiwa Isra' dan Mi'raj itu hanya berlaku sekitar tidak sampai 2 tahun sebelum hijrah baginda Nabi SAW. Okey. Jadi dengan perkiraan tahun, kalau kita kata perkiraan tahun, Isra' Mi'raj itu berlaku sekitar 2 tahun sebelum hijrah baginda Nabi. Kita kata begitu 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah. Tahun pertama hijrah iaitu tahun ketika mana Nabi berada di Madinah. Okey, tahun pertama hijrah. Tahun kedua hijrah Nabi berada di Madinah. Tahun ketiga hijrah Nabi berada di Madinah. Tahun ke-11 hijrah Nabi berada di Madinah dan wafat di Madinah. Jadi 11 tahun dalam perkiraan tahun Hijri kita ni. Sekarang kita dah 1442. Jadi ketika tahun pertama hijrah sampai tahun ke-11 hijrah, itulah fasa di mana Nabi SAW banyak berada di Madinah. Kalau di Mekah, maknanya perkiraannya ialah tahun ketiga sebelum hijrah ke, tahun keempat sebelum hijrah ke, tahun kelima sebelum hijrah ke. Yang mana Al-Quran itu banyak juga diturunkan sebelum Nabi SAW berhijrah, iaitu kira-kira sekitar 13 tahun. 13 tahun. Bermula daripada Nabi SAW ditaklifkan ataupun diamanahkan sebagai Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, sehinggalah usia bagi Nabi 53 tahun. Itulah dia di fasa Mekah. Kemudian pergi ke fasa Madinah, masuk ke fasa Madinah ketika mana usia Nabi SAW 53 tahun ataupun 52 lebih, sampailah umur Nabi SAW 63 tahun Nabi berada di Madinah. Ada sekitar 10 tahun lebih lah Nabi berada di Madinah. Bayangkan peperangan mengangkat senjata dengan berlakunya pertumpahan darah, dengan berlakunya jihad dan juga pengorbanan nyawa ketika berjihad di sabilillah, itu hanya berlaku ketika mana Nabi SAW berusia 53 tahun ke atas. Nabi SAW pergi berjihad, usianya bila? Usia Nabi dah cecah 50 tahun. La haula wala quwwata illa billah. Perang Badar, perang Uhud, kan? Perang Hunain, dan juga banyak lagi lah perang-perang yang lain, kan? Perang Khandaq ke perang Ahzab dan sebagainya. Semua perang-perang ini berlaku hanya ketika usia baginda Nabi SAW telah mencecah 53 tahun. Kerana apa? Kerana perang-perang ini semua berlaku setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi menjadi pemimpin. Masya Allah, usia Nabi yang dah separuh abad Nabi pergi berperang. Kan, separuh abad tu. Umur Nabi 54 tahun pergi ke perang Badar. Kan, 54 tahun pergi perang Badar. Kita sekarang ni 54 tahun dah mulalah macam-macam penyakit. Macam-macam penyakit tak pergi perang. Mereka yang terlibat dengan pekerjaan sebagai tentera,
Cecah umur 45 pencen dah. 45, paling maksimum tu 45 tahun. Pencen dah. Dapat pencen tentera, dapat pencen askar kan. Tetapi Nabi SAW umur 54 tahun. Ketika itu bermula jihad Nabi SAW berperang sebagai panglima perang. InsyaAllah usia yang dah tua tu. Dah tua dah, tapi Nabi pergi berperang ketika usia tua kan. Okey. Jadi berbalik kepada surah Al-Fatihah tadi, maknanya status surah Al-Fatihah ini mengikut jumhur ulama ia adalah surah Makkiyah. Ia adalah surah Makkiyah. Dan dari segi bilangan ayat pula, kita tengok bilangan ayat yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Bilangan ayat dalam surah Al-Fatihah ini sepakat ulama. Sepakat ni maksudnya tidak ada khilaf. Kalau jumhur maknanya ada sedikit khilaf. Jumhur maksudnya majoriti, tetapi ada sedikit khilaf. Tapi kalau kita kata sepakat ataupun kita panggil ittifaqul ulama, maknanya tidak ada khilaf. Dalam hal penentuan bilangan ayat pada surah Al-Fatihah, maka ulama bersepakat bilangan ayat suci yang terdapat pada surah Al-Fatihah itu sememangnya 7 ayat. Ini memang sepakat ulama, memang 7 ayat. Tetapi yang menjadi perselisihan dalam kalangan ulama ialah nak menentukan 7 ayat tu yang mana. 7 ayat tu yang mana. Yang pasti memang 7 ayat, tetapi 7 ayat yang mana tu? Ini yang menjadi perselisihan dalam kalangan ulama. Kalau berasaskan kepada mazhab Maliki, 7 ayat itu tidaklah termasuk basmalah, tidaklah termasuk basmalah. Manakala berdasarkan kepada mazhab Syafi'i, dalam kerangka mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat di dalam surah Al-Fatihah. Justru kita perlu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kena bacalah. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak baca Bismillahirrahmanirrahim di dalam solat, maka terbatallah solat kita kerana ia sebahagian daripada rukun qauli. Sama ada baca secara sir ke, secara perlahan ke, ataupun baca secara jahar. Yang penting perlu baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Kalau tak baca, maka batal solat. Adapun mazhab, contohnya mazhab Maliki, sekiranya mereka tidak baca langsung Bismillahirrahmanirrahim, dia macam kan, tiba-tiba Alhamdulillahirrabbilalamin, maka tidaklah batal berdasarkan mazhab mereka. Berdasarkan mazhab mereka. Tapi kalau kita perlu baca. Sama ada kita baca secara contohnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh juga. Contoh Bismillah tu baca perlahan, kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin secara jahar, secara kuat. Ataupun kita baca jahar daripada awal lagi. Kita baca Bismillah dengan secara kuat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbilalamin. Itu lebih baiklah kalau kita boleh baca kesemuanya dengan jahar, secara jahar, secara kuat. Jadi yang penting baca Bismillahirrahmanirrahim itu. Adapun perbahasan lanjut secara lebih terperinci itu saya tidaklah mahu mengupasnya secara lebih mendalam. Kerana masing-masing ulama-ulama mazhab ini mereka memiliki asas dan juga hujah tersendirilah. Ada hujah yang tersendiri. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam solat sekalipun, kan, Bismillahirrahmanirrahim ke ataupun kandungan surah Al-Fatihah itu sendiri, sama ada secara kuat ke, secara sir ke, secara perlahan ke, perlu kita fahami bahawa surah Al-Fatihah itu adalah rukun qauli. Ini penting. Kita kena fahami bahawasanya surah Al-Fatihah ini adalah rukun qauli. Bila kita katakan ia sebagai rukun qauli, maka kalau kita baca secara sir pun kita tidak boleh baca dengan hati. Bukan kita baca dalam hati kita contohnya. Macam tu. Bukan gitu contohnya kalau kita menunaikan solat Zuhur ke, kita menunaikan solat Asar ke kan. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, tak baca kuat pun. Hatta jadi imam pun tak baca kuat dalam solat ketika mana waktu siang kan, solat Zuhur, Asar. Tapi walaupun tak baca kuat, kita perlu lafazkan. Ini rukun qauli, kena lafazkan. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil. Sekira-kira kita mendengar apa yang kita lafazkan. Kita mendengar apa yang kita lafazkan. Jangan kita sendiri tak dengar, tak jadi. Jadi dia sekurang-kurangnya sekadar kita dapat mendengar apa yang kita lafazkan. Itu dipanggil sebagai sir dalam rukun qauli.
Adapun jahar seperti biasalah bacaannya kuat. Didengari ya. Okey. Baik. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni dari sudut bilangan ayat disepakati oleh para ulama. Adapun dari sudut susunannya berbeza pandangan. Berbezanya bagaimana? Okey, berbezanya kita tengok berdasarkan mazhab Syafi'i, ia bermula daripada bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat pertama. Sebagai ayat pertama, dan apa yang termaktub di dalam kebanyakan mushaf begitulah, iaitu bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat pertama. Setakat ni memang boleh kita katakan rata-rata ataupun majoriti kebanyakan mushaf Uthmani itu termaktub dengan bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. Tuan-puan, sahabat-sahabat semua bolehlah buka mushaf tengok. Memang bismillahirrahmanirrahim dianggap sebagai ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Ini pandangan, ini jumhur lah. Tetapi kalau kita buka mushaf daripada qiraat yang berbeza, contohnya qiraat Warash yang berada di sebelah Maghribi, yang kebanyakan mereka ni bermazhab Maliki, maka ada sedikit berbeza dari sudut waqaf ataupun kita panggil ru'usul ayah. Tanda waqaf itu berbeza. Ru'usul ayah, nombor ayat tu dia berbeza. Dia tidak betul-betul sama seperti mana yang biasa kita lihat lah. Jadi biasalah kalau kita tengok pada mushaf dan juga bismillah itu sebagai ayat pertama, maka ia bermula daripada bismillah itu sebagai ayat pertama, disuli dengan alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, ar-rahmanir-rahim ayat ketiga, dan sampailah ihdinas siratal mustaqim itu ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah ayat yang ke-7. Jadi ini pandangan jumhur, dan memang kalau kita lihat yang termaktub dalam mushaf pun macam itulah, iaitu ayat yang ke-7 itu panjang, ayat yang ke-7 panjang. Adapun yang tidak, yang berpegang kepada bismillahirrahmanirrahim itu bukan daripada sebahagian surah Al-Fatihah, maka bezanya sedikit, iaitu bermula ayat pertama pada alhamdulillahirabbil alamin. Okey, samalah. Alhamdulillah ayat pertama, kemudian ar-rahmanir-rahim ayat kedua, maliki yaumiddin ayat ketiga, sampailah ihdinas siratal mustaqim itu ayat yang kelima, siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang ke-6. Itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu adalah ayat yang ke-7. Bezanya dekat situ saja. Bismillahirrahmanirrahim ini kalau berdasarkan kepada kandungan Al-Quranul Karim, walaupun ia termaktub pada permulaan surah, kalau kita buka mushaf Al-Quran kan, kita buka, kita baca, bila masuk surah baru saja, ada tak termaktub Bismillahirrahmanirrahim? Ada ke tak? Ada ke tak? Adalah kan? Ada. Setiap kali kita nak masuk surah yang baru je, kita akan dapat melihat dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim kan? Tetapi walaupun dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, yang betul-betul menjadi ayat di dalam Al-Quran yang mengandungi Bismillahirrahmanirrahim itu hanya ada pada dua tempat. Hanya ada pada dua tempat. Iaitu yang pertama dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, ayat yang pertama. Dalam surah Al-Fatihah itu sendiri ayat yang pertama. Dan yang kedua ialah yang ada pada surah An-Naml. Surah An-Naml ayat 30. Surah An-Naml ayat 30. Ayatnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada sebutan bismillahirrahmanirrahim, iaitu surat yang diutuskan oleh Nabi Allah Sulaiman kepada Ratu Balqis, yang mana pada surat tersebut dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Inilah lafaz bismillahirrahmanirrahim yang betul-betul menjadi sebahagian daripada ayat Al-Quranul Karim. Adapun bismillahirrahmanirrahim pada permulaan surah itu, berdasarkan pandangan jumhur ulama, ia tidak termasuk sebagai ayat Al-Quran. Walaupun ada dalam kalangan ulama yang menyatakan bismillahirrahmanirrahim pada permulaan ayat itu juga merupakan sebahagian daripada ayat suci Al-Quran, tetapi pandangan ini tidaklah masyhur. Jadi tidak hairanlah mengapa dalam menentukan bilangan keseluruhan ayat suci Al-Quran itu berlaku khilaf dalam kalangan ulama.
berlaku perselisihan dalam kalangan ulama. Berapakah bilangan ke semua ayat suci Al-Quran ni? Ini khilaf dalam kalangan ulama. Tetapi yang masyhurnya ialah, siapa boleh jawab? Yang masyhurnya berapa banyak ayat? Berapa banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim? 6,236. Ingat sampai bila? 6,236. Ini yang masyhurnya dan yang betul-betul kalau kita tengok kepada mushaf itu sendiri. Kalau siapa yang rajin, campurkanlah. Bermula daripada surah Al-Fatihah, kita tengok ada berapa ayat? 7 ayat. Campur dengan surah Al-Baqarah ada berapa ayat? 289. Campurkan. Rajin, cubalah kira. Dengan surah Ali Imran ada berapa ayat? Campurkan. Bukalah satu-satu. Sebanyak 114 surah ini, cuba campurkan. Kita akan mendapat angka 6,236 ayat. Saya memang sebelum ni dengar bilangan ayat yang disebut-sebut oleh ialah guru-guru kita kadang-kadang. Berapa? Yang masyhurnya biasa disebut. Bilangan ayat suci Al-Quran berapa? Yang biasa orang sebut berapa? 6,000? 6,600. 6666 kan? 6,666. Mudah nak ingat. Tetapi yang sebenarnya pandangan yang tepat dan juga yang masyhur juga ialah 6,236. Waktu saya dengar bilangan ayat 6,666, saya rasa macam, betul ke rasa tak puas? Saya rasa macam tak puas lah. Jadi saya pun rajin-rajin lah kira satu-satu. Surah Al-Fatihah saya tengok, 7 ayat. Okey, buka pula surah Baqarah berapa ayat. Saya campurkanlah semua. Dan memang jumlahnya ialah 6,236 ayat sahaja. Bukan 6,666 ayat sebagaimana yang kita dengar selalu. Habis tu datang daripada mana sumber ni? Barangkali datang daripada ialah penulisan-penulisan kitab lama jugalah. Macam penulisan kitab lama juga. Contohnya memang ada di dalam kitab Jawi lama, kitab manuskrip Jawi lama. Yang saya sendiri pernah melihatnya, dinyatakan bilangan ayat suci Al-Quran itu ialah 6,666. Bila kita katakan ia adalah manuskrip Jawi lama berkaitan dengan Al-Quran, maknanya penulisan ini adalah penulisan yang turun-temurun dan tempoh usianya dah ratusan tahun lah. Sebab manuskrip Jawi lama, kan? Mungkin sekitar 200 tahun yang lalu. Jadi barangkali dengan disebabkan itulah orang Melayu kita ni dulu mengaji menggunakan manuskrip juga, kan? Tok-tok guru disampaikan, jadi ditulis 6,666. Jadi berkembanglah kefahaman ini dan juga pegangan ayat suci Al-Quran ini 6,666 ayat. Apakah salah? Kita nak kata salah terus pun tak boleh lah. Janganlah terus kita melabel dan menghukum, tak betul lah ulama kita dulu ni. Jangan cakap gitu, tak boleh. Kita ni terlalu cetek ilmu, kita hormat para ulama. Kita bersangka baik dengan apa yang dilakukan oleh para ulama. Barangkali ketika itu perkembangan Al-Quranul Karim itu dia tidak secara betul-betul bertulis seperti Mashaf Uthmani bertajwid yang kita lihat pada hari ini. Ini sangka baik kita kena sangka baik dengan para ulama terdahulu. Kalau kita buka pada mushaf Al-Quran yang dulu, sekitar 300 yang dahulu, 400 yang dahulu, mana ada susunan ayat Quran yang betul-betul jelas ditulis ayat 43, ayat 44, ayat 45. Yang sampai ke tanah Melayu kita ni. Bahkan ada pula mushaf Al-Quran yang tidak berbaris. Kan, yang tidak berbaris. Kalau berbaris pun masih lagi tidak betul-betul tersusun, kan. Ini waktu perkembangan awal-awal perkembangan penulisan mushaf Al-Quran dalam bentuk manuskrip Jawi lama. Memang kadang-kadang ada yang tercicir huruf, satu huruf, tercicir perkataan. Jadi bila ulama menetapkan 6,666, tak bolehlah kita salahkan begitu saja sebab ketika itu sumbernya terhad. Ini cara kita berinteraksi dengan, jelas kita berinteraksi dan bersikap beradab dengan ulama-ulama terdahulu. Jangan kita kata teruklah ulama. Jangan. Sebab kita tak hidup pada zaman mereka. Kita tak hidup pada zaman mereka. Itu salah satu cara lah. Sebab apa? Sebab memang perkembangannya dalam ruang lingkup sekeliling mereka itu sumbernya terhad. Jadi bagi yang menghafal Al-Quran dan sebagainya, mereka mengandaikan sekitar 6,666 ayat. Itu yang pertama. Cuba kita perlu bersangka baik lah. Perlu bersangka baik. Kerana bersangka baik dan optimis itu ada rahmat
Allah Subhanahu Wa Taala yang dicurahkan kepada kita, dan juga kita mendapat keberkatan ilmu itu. Keberkatan ilmu itu lebih penting berbanding kita ni tak habis-habis nak menegakkan kononnya hujah-hujah yang kita nak kata kita sahaja yang betul. Jangan. Apa logiknya yang kedua? Logiknya yang kedua ialah barangkali ulama terdahulu pada sekitar kurun ke-18 Masihi kan, kurun ke-18 Masihi itu, mereka menyatakan demikian kerana untuk memudahkan kita ingat bilangan ayat suci Al-Quran. Kalau sebut 6,666, senang tak nak ingat? Berbanding 6,236. Mana lagi senang? Mestilah angka yang ada ong tak? 6666 kan? Maksudnya mudah nak ingat. Jadi ulama memeningkat angka tersebut kerana angka tersebut senang nak ingat. Dia simple saja. Lebih kurang begini. Walaupun sewaktu itu tidak ada satu mushaf, boleh jadi tidak ada satu mushaf yang betul-betul tersusun yang ada menunjukkan bilangan ayat satu persatu. Jadi itulah cara para ulama nak mendidik anak bangsa ketika itu untuk memudahkan mereka mengingati bilangan ayat suci Al-Quran, dan akhirnya generasi demi generasi itu akan mendekati Al-Quran dan cuba memahami dan membaca Al-Quran Karim. Itu cara kita nak menghormati dan juga kita beradab dengan ulama terdahulu. Dan kita kena kajilah latar semasa yang ada pada waktu itulah. Jangan kita terus blame begitu saja. Okey. Berbalik kepada bilangan ayat pada surah Al-Fatihah. Jadi kita dah tahu dah bilangan ayatnya 7 ayat sepakat, tetapi susunannya berbeza. Kemudian kita bahaskan pula Bismillahirrahmanirrahim itu sama ada termasuk ataupun tidak dalam surah Al-Fatihah. Jadi berasaskan kepada mazhab Syafi'i, ia termasuk. Adapun amin dalam surah Al-Fatihah biasa kita baca. Memang betul di dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi menyatakan bila kita baca surah Al-Fatihah perlu disuli dengan amin, maka ketika itu para malaikat akan mendoakan kita. Memang kita sebut amin. Tapi ada juga dibahaskan dalam kitab tafsir. Kalau kita buka kitab tafsir Ibn Kathir, kan tafsir Ibn Kathir iaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, dibahaskan juga amin itu adakah sebahagian daripada ayat suci Al-Quran. Memandangkan boleh dikatakan kebanyakan manusia ni, umat Islam ni bila baca surah Al-Fatihah mesti selepas waladhdallin nak akan baca amin. Jadi confuse, amin ni apakah ia ayat Al-Quran Al-Karim ataupun tidak? Boleh jadi ia adalah ayat Al-Quran Al-Karim lafzan, secara lafaz tetapi tidak secara tulisan. Dia lafaz di ayat tetapi tidak secara tulisan. Jadi bincangkan. Maka sepakat ulama amin itu tidaklah termasuk ayat suci Al-Quran. Amin itu sebagai menyahut dan doa agar Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan segala permintaan kita. Kerana surah Al-Fatihah itu juga merupakan satu doa. Surah Al-Fatihah adalah satu doa. Apa maksud amin? Kita biasa sebut amin, amin. Apa maksud amin ni? Apa maksud amin? Semoga Allah makbulkan doa. Amin itu ialah maksudnya istajib du'aana. Kalau panjang, istajib du'aana. Tapi ringkasnya amin. Allahumma amin. Allahumma amin maksudnya Allahumma istajib du'aana. Ya Allah, perkenankanlah ataupun makbulkanlah doa kami. Itulah maksud amin. Okey, habis berkaitan dengan status surah, nama surah, bilangan ayat pada surah. Kita pergi pula kepada fadail surah. Pergi pula kepada fadail surah. Apa kelebihan dan juga keutamaan yang terdapat pada surah Al-Fatihah? Di sana sebenarnya memang banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Cuma cukuplah saya menyebutkan 2-3 riwayat yang menceritakan tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Antaranya ialah rawal Imam Ahmad fil Musnad anna Ubay bin Ka'ab qara'a 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummul Quran faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. Jadi hadis ini direkodkan dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab beliau, kitab Musnad Ahmad,
bahawasanya Ubay bin Ka'ab telah membacakan surah Al-Fatihah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Maka ketika mana dia baca, Nabi pun berkata kepada beliau, Nabi kata kepada Ubay bin Ka'ab ni lah. Apa Nabi kata? Walladhi nafsi biadi. Demi jiwaku berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ma unzila fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan misluha. Tidak ada yang terdapat dalam kitab Injil, dalam kitab Zabur dan juga dalam kitab Taurah, dalam kitab Furqan iaitu Al-Quran yang boleh menandingi kemuliaan surah Al-Fatihah. Nak kata tingginya martabat surah Al-Fatihah ni, apa yang terkandung dalam kitab terdahulu itu, surah Al-Fatihah ini lebih bagus dan kita katakan fadilatnya lebih tinggi, lebih utama. Walaupun memang adalah perbahasan ulama menyatakan tidak ada pun ayat yang lebih afdal daripada ayat yang lainnya. Sebab apa? Sebab ulama ini berpegang bahawasanya kalau kita katakan ada ayat ni lebih tinggi fadilatnya berbanding ayat lain, maka seakan-akan merendahkan martabat ayat yang lain pula. Sedangkan kesemua ayat Al-Quran itu sebenarnya memang fadilat dan ia adalah syifa. Tetapi mengikut pandangan ulama yang lain, seperti setengah ulama yang meletakkan kelebihan-kelebihan tertentu pada surah tertentu, ia pun betul juga kerana ia berasaskan kepada hadis Nabi SAW. Jadi dikatakan di sini tidak ada yang boleh, sama ada dalam kitab Taurah ke, dalam kitab Injil ke, dalam kitab Zabur ke, dalam bahkan dalam Al-Quran itu sendiri itu menandinginya ataupun kita katakan sebagai misl, sepertinya. Ya sab'al mathani, itulah dia surah yang 7 yang berturutan. Surah yang berturutan. Wal Quranul Azim alladhi utitu. Disusuli dengan turunnya Al-Quranul Karim yang mana datangkannya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini kemuliaan surah Al-Fatihah. Kemudian ada lagi kelebihan surah Al-Fatihah yang lain. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari, maknanya hadis yang sahih, menyatakan bahawasanya qala li abi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li abi Sa'id bin al-Mu'alla la u'allimannaka suratan hiya a'zamu as-suwar fil Qur'an alhamdulillahi rabbil alamin ya sab'al mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Nabi SAW berkata kepada Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Waktu ni Abi Sa'id Al-Mu'alla nak keluar daripada masjid. Ketika mana nak keluar dari masjid, Nabi kata, "Sajab." Begitulah maksudnya, jangan terus keluar. Aku nak ajarkan kamu ni satu perkara. Aku nak ajar kamu ni satu perkara yang mana perkara ini merupakan perkara yang paling agung. A'zamus suwar, ia merupakan surah yang paling agung berbanding dengan surah-surah yang lain. Okey. Jadi Nabi kata ia merupakan surah yang paling agung. Ia merupakan surah yang paling agung fil Quran. Lalu Nabi pun baca pada dia, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi baca permulaan ayat. Dekat situ kita boleh tahulah. Bila Nabi baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sa'id bin Mu'alla pun dapat tangkap bahawasanya ia adalah surah Al-Fatihah lah. Ia adalah surah Al-Fatihah. Ya sab'al mathani, Nabi SAW pun lanjutkan, ia merupakan 7 surah ataupun 7 ayat yang berturutan, wal Quranul Azim alladhi utitu, dan disuri dengan penurunan Al-Quran yang datangkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Itu kelebihan yang kedua lah. Alhamdulillah. Kemudian, apa lagi kelebihan surah Al-Fatihah? Cukuplah kita ambil 3 kelebihan surah Al-Fatihah lah. Satu, ketika ada rombongan qafilah berjalan merentas para sahabat, yang mana salah seorang sahabat itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri. Tiba-tiba kafilah ni dia bukan, kafilah ni kita kata apa, satu gerombolan dagang. Tiba-tiba dia punya penghulu dia ni sakit. Penghulu dia ni sakit kerana terkena gigitan kalajengking. Bisa lah, kalajengking ni bisa. Dan disebabkan penghulu sakit begitu, menyebabkan wakil di kalangan mereka ni cari siapa yang boleh mengubati. Kebetulan dekat situ ada para sahabat. Antaranya ialah Abu Sa'id Al-Khudri. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri ni dia kesian lah. Dia menawarkan diri untuk tengoklah barangkali dia boleh merawat. Boleh tengok rupa-rupanya kena gigitan kalajengking. Lalu beliau ni bukanlah seorang pengamal perubatan. Sama ada perubatan menggunakan herba ke apa ke, tidak. Tapi beliau terus teringat kepada apa yang diajarkan oleh baginda Nabi untuk membaca surah Al-Fatihah. Nabi ajarkan dia, Nabi pun kata surah Al-Fatihah ni surah yang agung. Tapi Nabi tak pernah pun mengajarkan para sahabat ataupun dia sendiri untuk merawat syifa sebagai syifa. Tak pernah. Nabi tak pernah ajar. Nabi tak pernah ajar sebagai syifa bagi surah Al-Fatihah ni. Nabi hanya kata surah Al-Fatihah ni adalah surah yang agung, yang mulia, sab'ul mathani, yang lebih afdal daripada Taurat, kitab Taurat, Injil dan Zabur. Nabi kata begitu. Tapi Nabi tak pernah, ketika itu Nabi tidak pernah mengajar untuk membaca surah Al-Fatihah merawat penyakit ke ataupun ruqyah, merawat orang yang kena gangguan sihir ke. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri ni meletakkan keyakinan yang tinggi dengan amalan surah Al-Fatihah itu boleh menyembuhkan penyakit. Walaupun Nabi tidak pernah ajar. Lalu dibacalah. Beliau pun baca surah Al-Fatihah. Orang kafilah Quraisy ataupun kafilah yang bukan Islam ni dia terpegun bila dengar Abu Sa'id Al-Khudri ni baca surah Al-Fatihah. Bila baca alhamdulillah alamin sampai lawadallin, tub sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkatan surah Al-Fatihah, Allah mengizinkan penghulu ataupun ketua kafilah tersebut sembuh daripada gigitan kalajengking. Dan ia memberikan orang kata apa, ketakjuban kepada pengikut. Bahkan penghulu sendiri itu merasa begitu gembira. Lalu apa yang dilakukan oleh penghulu tersebut ialah dia menghadiahkan kepada Abu Sa'id Al-Khudri ini sebanyak 30 ekor kambing. Dapat hadiah 30 ekor kambing. Masya Allah. Hanya dengan rawatan ruqyah Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri ni jadi terpinga-pinga. Boleh ke aku ambil ni? Aku baca saja pun surah Al-Fatihah ni. Kan aku baca Al-Fatihah ni. Nabi pun sebenarnya tak pernah ajar untuk rawatan penyakit ataupun rawatan kena serangan tertentu ke apa. Lalu perkara ini dirujuk kepada baginda Nabi SAW. Ditanya. Kerana apa? Kerana para sahabat pun sangsi. Engkau buat perkara yang Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah buat, engkau buat pula. Sembuh pula tu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini dibawa kepada baginda Nabi nak bincang. Maka Nabi SAW pun ketika itu mengiyakan bahawasanya surah Al-Fatihah ni boleh. Memang itulah kemuliaan dan juga kemukjizatan yang terdapat pada surah Al-Fatihah sebagai rawatan penyakit. Jadi kat situ ada beberapa poin penting berdasarkan hadis ini. Yang pertama, surah Al-Fatihah itu adalah syifa. Asbab bacaan surah Al-Fatihah dia adalah syifa untuk rawatan penyakit, sama ada penyakit jasmani ke, rohani ke, fizikal ke, gangguan sihir ke. Itu. Yang kedua, perkara penting juga yang terdapat pada hadis ni ialah apabila seseorang itu merawat dengan rawatan syifa, boleh mengambil upah. Boleh mengambil upah. Ketika itu Nabi membenarkan, ambillah apa yang telah diberikan oleh kafilah tadi, ketua kafilah tadi dengan 30 ekor kambing. Lalu Nabi SAW pun menyambut dengan pemberian 30 ekor kambing itu dengan kenduri. Buatlah kenduri, makan sesamalah dengan Nabi SAW.
Nabi membenarkan, boleh ambil lah. Nabi membenarkan untuk ambil. Jadi ia boleh dikatakan satunya itu sebagai qiyas kepada boleh mengambil upah ketika mana merawat rawatan Islam, dan yang kedua ia sebagai satu bentuk hadiah lah, sebagai satu bentuk hadiah yang diberikan oleh pesakit kepada kita dan kita boleh menerimanya. Kita boleh menerimanya berasaskan kepada hadis Nabi SAW tadi lah, iaitu ini hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Okey, itulah kelebihan surah Al-Fatihah. Kita dapat lihat kelebihan surah Al-Fatihah dari segi syifa-nya sebagai penawar. Kita dapat lihat surah Al-Fatihah ini dari segi kedudukannya, martabatnya, yang mana tidak ada yang boleh seumpama surah Al-Fatihah seperti mana yang disebut dalam kitab Zabur ke, kitab Injil ke, kitab Taurah ke. Dan secara umum juga Nabi kata surah Al-Fatihah merupakan a'azam, surah yang paling agung berbanding dengan surah-surah yang lain. Itu fadilat yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Kita dah sentuh berkaitan dengan nama surah, kita dah sentuh tentang status surah, kita sentuh tentang fadilat surah. Kita nak pergi kepada latar belakang surah, ataupun secara tidak langsung kita akan tengok juga maqasid ataupun objektif utama yang terdapat pada surah Al-Fatihah. Okey. Yang keempat lah, kita tengok pula apa objektif yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Objektif yang terkandung dalam surah Al-Fatihah, kalau kita mulakan dulu pada ayat yang terawal, ialah kita meletakkan, Allah Subhanahu Wa Taala mendidik kita untuk meletakkan pengagungan yang tertinggi kepadanya dan meletakkan diri kita kepada pada kedudukan yang paling hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terkandung di dalam ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Disusul ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Disusul ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim. Kan? Okey. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Okey. Ayat yang menunjukkan aspek akidah. Kita perlu memperhambakan diri kepada Allah dan kita meletakkan pergantungan yang utuh kepadanya dan meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Berkuasa, yang Maha Pemurah Penyayang. Sebalik kepemurahan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang dengan rahmatnya kepada kita, perlu juga kita ingat bahawasanya Allah tetap mengadili dan menghukum bagi mereka yang menentang dan juga menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Memang Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, tetapi Allah ingatkan Maliki Yaumiddin. Jangan kita mengambil kesempatan atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang mengambil kesempatan, Allah bagi rahmat dengan apa? Dengan macam-macam kurniaan, nikmat seperti kekayaan, harta dan sebagainya. Tapi dia mengambil kesempatan disebabkan dengan harta yang banyak, dia menggunakan harta tersebut untuk kepentingan dirinya, kepada jalan yang sia-sia, bahkan kepada kemaksiatan dan juga perkara mungkar. Lalu Allah ingatkan Maliki Yaumiddin. Jadi kita tak boleh bermudah-mudah terlepas begitu saja. Allah Maha menghukum dan juga menguasai hari pembalasan. Jadi ayat 1 hingga ayat Maliki Yaumiddin, iaitu ayat 4 dari surah Al-Fatihah itu, ia membabitkan persoalan akidah. Persoalan akidah. Kemudian terus kepada Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini dia menjurus kepada aspek ibadah. Jadi akidah. Ayat yang kelima menjurus kepada aspek ibadah. Sebab itu Allah SWT menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami sembah dan kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi apa juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan satu bentuk manifestasi ketundukan kita kepadanya. Kita solat, kita berdoa, kita bayar zakat, kita berpuasa, itu semua adalah ibadah dan lambang ketundukan kita kepadanya. Itulah persoalan ibadah yang disebut di dalam ayat 5 secara ringkas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu memohon pertolongan kepadanya semata-mata. Ini ada perbahasan lanjut dalam tafsir. InsyaAllah nanti
Saya akan kupas dengan lebih lanjut lah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pergi pula kepada yang seterusnya ialah kita nak bawa ke mana sebenarnya destinasi kita ni. Kita nak bawa destinasi kita ke mana? Setelah kita berpegang teguh dengan akidah, kita bergantung harap kepada Allah, kita memperhambakan diri dengan sehinanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akur, patuh dan taat kepada sekalian segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya, menerusi ibadah kita dan juga kita memohon pertolongan kepadanya. Tetapi kita kena ingat, jangan kita tergelincir, kita kena pastikan agar kita benar-benar dibimbing Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di atas jalan yang lurus, iaitu jalan Islam. Kita membina kefahaman kita dengan Islam dan kita berada di atas jalan Islam. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan jalan yang kau murkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan apakah sempadan, garis sempadan dan juga panduan yang betul untuk kita benar-benar berada di atas jalan yang lurus, berada di atas petunjuk. Jangan kita terjebak dan kita mengikut golongan kafir. Golongan kafir ni yang paling terkenal ialah terdiri daripada kalangan Yahudi dan juga Nasrani. Itu paling terkenal lah golongan kafir ni. Yahudi dan juga Nasrani. Ataupun kalau sekarang ni untuk lebih mudah faham, kalau Nasrani dalam kita katakan dalam suasana dunia sekarang ni ialah golongan Kristian lah. Golongan Kristian. Manakala Yahudi pula dalam suasana sekarang ni boleh kita katakan ya mereka itulah bangsa Yahudi, Jews ataupun Yahudi lah, memang kita sebut Yahudi pun yang ada di dunia ni. Sebahagiannya berada di negara haram Israel, sebahagian yang lain melata lah, ada di Amerika, ada berada di Rusia, ada berada sedikit di Turki, ada berada macam-macam lah. Dan negara haram Israel itu sebahagian daripada Yahudinya yang mana mereka ni mengikut gerakan politik Zionisme untuk menubuhkan negara haram Israel. Jadi mereka ini semua dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala golongan Nasrani, iaitu golongan Kristian, sama ada Kristian Ortodoks ke, Kristian Katolik ke, Kristian Protestan ke, Kristian Evangelis ke dan sebagainya, mereka ini semua mudah cerita tidak termasuk di kalangan orang yang beriman. Mereka ini dah terkeluar daripada kerangka Muslim yang sebenar, ahli sunnah wal jamaah. Asalkan kita tidak mengikut mereka, maka kita insya-Allah kita berada di atas landasan yang benar, iaitu Islam lah. Walaupun di sana banyak lagi agama yang lain. Tahu di sana ada agama Buddhism, ada agama Taoism, ada agama apa lagi? Pegangan-pegangan ideologi yang pelik-pelik, liberalism, kemudian atheism, kemudian tak percaya tentang kewujudan Tuhan, meragui tentang adanya Tuhan dan sebagainya. Tetapi dari aspek anutan agama itu, yang besar selain Islam ialah agama Yahudi dan juga agama Kristian. Agama Kristian ni memanglah buat masa sekarang ni memang agama yang terbesar di dunia, diikuti dengan agama Islam dan diikuti dengan agama Yahudi. Jadi Allah SWT terus nyatakan jangan kita terikut dengan agama Yahudi dan juga agama Kristian. Walaupun Kristian paling besar sekarang ni, tetapi dijangkakan dengan bacaan tahun akan datang sekitar tahun 2050. Nanti sahabat-sahabat semua bolehlah search dekat internet, tengok kat YouTube. Tengok search the spreading of Islam. Jangkaan bacaan orang yang mengkaji berkaitan dengan agama ni tentang perkembangan dakwah Islam pada tahun 2050, sekitar 2040 hingga 2050, ketika itu Islam merupakan agama yang pertama sekali di dunia yang paling ramai penganutnya berbanding agama yang lain. Ini hebatnya Islam ya. Agama yang pertama sekali di dunia yang paling ramai penganutnya berbanding agama yang lain. Dan perkembangannya cukup unik dan sangat menarik tanpa ada pertumpahan darah dan tanpa ada peperangan, iaitu berlakunya migrasi besar-besaran seperti mana yang kita dapat lihat di UK, di Eropah sekarang ni. Dengan keterbukaan yang ada, mereka cuba untuk memahami Islam dan akhirnya sebahagian daripada mereka sedikit demi sedikit memeluk agama Islam. Sebab itu kita tengok perkembangan di belah-belah Eropah ni memang nampak perkembangannya positif tentang mereka bangsa Eropah ataupun masyarakat orang putih ni.
Kan, orang putih ni dia perlu Islam. Sedikit demi sedikit dan akhirnya berkembang. Ini satu perkembangan dan berita yang positif yang subhanallah Allah tunjukkan menerusi dakwah yang dilakukan dan juga migrasi di kalangan orang-orang Arab pelarian pergi ke negara-negara Eropah yang lebih terbuka. Terdapatnya amalan Islam, berbudaya Islam di sana, tetapi malangnya mereka tidaklah Muslim. Tetapi akhirnya satu hari nanti Muslim akan berkembang di Eropah lah. Kita pula ramai negara Islam. Umat Islam ramai di negara Islam. Tapi kadang-kadang malangnya di negara umat Islam seperti di belah Timur Tengah ini, budaya amalan Islam itu tidak dapat dijemakan. Tak mewajahkan Islam. Tandas yang kotor lah. Kemudian sampah sarap di tepi jalan. Kemudian tidak teratur, tak bersistem. Ini bukan Islam. Ini bukan ajaran Islam. Ini kalau kita tengok kat negara Arab, itulah masalah dia. Tapi kita boleh nampak Islam di Eropah walaupun rakyatnya tidaklah beragama Islam. Jadi terbalik pula sepatutnya bila sesebuah negara itu ramai umat Islam, maka kita akan nampaklah Islamnya di situ, pengamalan Islamnya, tetapi terbalik. Ini berlakulah realiti hari ini dan inilah yang disebut oleh Muhammad Qutb ataupun Muhammad Al-Ghazali mengenai aku nampak Islam di Eropah. Amalan Islam nampak di Eropah walaupun mereka bukan beragama Islam, tetapi aku tidak nampak Islam di negara umat Islam walaupun umat Islamnya ramai. Ini agak kecewa lah, agak sedikit mengecewakan kita. Okey. Habis berkaitan dengan fadilat dan juga kandungan. Kandungan secara umumnya berkaitan surah Al-Fatihah. Barulah kita tengok kepada munasabah secara ringkas. Munasabah ni maksudnya dia sebagai satu ilmu yang membicarakan tentang hubungan di antara ayat dengan ayat ataupun surah dengan surah. Dalam konteks ini kita lihat surah Al-Fatihah ini dia dari sudut munasabahnya adalah dengan surah Al-Baqarah, kan, dengan surah Al-Baqarah. Menariknya ilmu munasabah ini menunjukkan kepada kita tentang kemukjizatan Al-Quran yang mana ia disusun secara begitu seimbang. Ada kesinambungannya antara satu sama lain, ada sebabnya antara satu sama lain. Cantik saja sunannya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang manusia agar diberi petunjuk menerusi ayat ihdinas siratal mustaqim sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyajikan kepada kita untuk kita memperoleh petunjuk itu menerusi Al-Quranul Karim. Sebab itulah kalau kita baca pada surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2 ayat 2, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah dia kitab menjadi petunjuk, tiada keraguan padanya. Sebagai petunjuk, dzalikal kitab la raiba fihi. Inilah dia kitab, yakni Al-Quranul Karim, tiada keraguan padanya, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Jadinya ringkas pada ayat 6 dan 7 tadi kita baca ihdinas siratal mustaqim, tapi Allah detailkan lagi, Allah jelaskan lagi supaya kita ni benar-benar mendapat panduan hidup. Maka Al-Quran itulah sebagai panduan kita yang asas agar memastikan kita tidak berada dalam kesesatan. Itu dia punya kesinambungan antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Dan ada lagi beberapa perkara yang lain, tetapi itu yang paling ketara lah. Dalam surah Al-Fatihah diceritakan tentang golongan yang beriman, maka dihuraikan lagi golongan yang beriman ni dia melakukan apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka ini mendirikan solat, membayar zakat, menginfakkan harta di jalan Allah. Mereka ini beriman terhadap apa yang turunkan kepada Nabi SAW, iaitu Al-Quranul Karim. Mereka juga beriman kepada kitab-kitab terdahulu, mengakui adanya kitab-kitab terdahulu diturunkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Mereka ini dapat mendapat petunjuk daripada Allah SWT. Itu huraian lanjutlah. Itulah hubung kait munasabah di antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Alhamdulillah, itulah dia berkaitan muqaddimah surah Al-Fatihah. Kita tak masuk lagi surah ni. Hari ini kita hanya sentuh tentang muqaddimah saja yang terdapat pada surah Al-Fatihah. InsyaAllah pada sesi akan datang minggu depan, iaitu hari Khamis, kita akan lihat pula kepada tafsiran ayat dan juga tadabbur ayat pertama, dan tengoklah berapa ayat yang kita boleh dapat. InsyaAllah, sempat insyaAllah. Mudah-mudahan dengan tadabbur ayat ini boleh menambahkan lagi iman kita, menambahkan lagi khusyuk kita dan juga sentuhan nurani kita apabila melihat kalamullah yang maha agung.
Itu saja pengisian saya pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Ada soalan ke? Nak tanya? 10.45. Dah terlajak sikit dah. Ada soalan? Ada soalan 1? Ada soalan 2? Ada soalan 3? Tak ada. Siapa ni? Aizan kata tak ada. Okey, tak apa. Alhamdulillah, jika tiada soalan, jadi kita berhenti ataupun kita tangguhkan dululah pengisian kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung untuk bahagian yang kedua, iaitu bahagian tafsir dan juga tadabbur pada sesi kuliah akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf atas silap. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Allahumma ja'alna minal khashi'in wal khadi'in bi syari'atik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'anil 'azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna warzuqna tilawatahu ana atrafan nahar waj'alna lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'al al-Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم